على أرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Salawat tafrijah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfaridu bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawa'iju wa tunalu bihi
الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوادي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله، sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita rafakkan puji dan puja kepada Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Dengan limpah dan kurnia daripada Allah Ta'ala, kita dapat hidup lagi pada pagi ini. Seterusnya menjana Islam sebagai agama kita, menjunjung iman sebagai agama kita, menjunjung Allah sebagai Tuhan kita, mendaulatkan Rasulullah sebagai penghulu kita, di mana Al-Quran sebagai panduan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Sebagai tanda syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sentiasa melakukan ketaatan demi ketaatan, menunaikan perintah demi perintah, menjauhi segala larangannya. Itu adalah alamat orang yang bersyukur ataupun tanda orang yang bersyukur. Kalau dia tahu benda tu salah, dia cuba elakkan. Kalau dia tahu yang tu dosa, dia cuba jauhkan. Itu hamba yang bersyukur. Dan kalau dia tahu di situ ada pahala, dia cuba cari, dia cuba gali. Walaupun dia tak mampu buat semua, tapi dia berusaha untuk melakukan sedikit demi sedikit. Itu hamba yang bersyukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan golongan yang disebut sebagai asyakirin, hamba-hamba yang bersyukur. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kitab Penawar Hati, iaitu kita masih lagi di antara bab terakhir di dalam bab yang pertama, iaitu pada menyatakan loba ke atas makanan. Kalau kitab Jawi muka surat 25 bawah, penggang yang bawah, kitab Rumi saya tak tahu berapa. Apa? 65. Okey, kitab Rumi 65. Dan ketahui olehmu. Betul ke cikgu? Dan ketahui olehmu bahawasanya mensedikitkan makan. Betul, betul Ustazah, betul. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahui olehmu. Olehmu ni, olehmu siapa? Dia nak kata kat siapa mu ni? Ayyuhat talibah. Wahai penuntut-penuntut ilmu. Jadi kita lah. Wahai penuntut-penuntut ilmu. Kalau sebut mu tu, dobek kat situ. Wahai sekalian penuntut-penuntut ilmu, dia kata. Bahawasanya mensedikitkan makan itu 3 pangkat. Rupa-rupanya orang yang makan sikit tu 3 pangkat. Kalau kita kurang makan kerana diet, kerana nak bagi kurus, tak ada pangkat ni. Tak termasuk dalam 3 pangkat ni. Tapi kita kurang makan ataupun sikit makan kerana Allah, kita akan dapat di antara salah satu daripada 3 pangkat ni, atau mungkin dapat 3-tiganya sekali. Kita tengok 3 pangkat yang disebut di sini. Pertama dia kata pangkat as-siddiqin. Apakah dia pangkat as-siddiqin? Baik, sebelum tu kita kenal dahulu. Apakah yang ditarifkan, apakah maksud perkataan siddiqin? Siddiqin ni orang-orang yang benar. Maksud siddiqin ni ialah orang-orang yang benar. Yang membenarkan di dalam agama. Yang membenarkan di dalam beriman.
Nah, sebagaimana zahirnya, itulah batinnya. Itu orang yang siddiqin. Orang siddiqin ni saya ulang, itu orang-orang yang benar. Benar dari segi apa? Benar dari segi agamanya. Benar dari segi imannya. Benar zahir dan benar batin. Dia bukan orang yang berpura-pura, berlaku baik di hadapan orang ramai. Sementara bila tinggal sendirian, dia macam dia. Kembali seperti dia. Bila di depan orang, dia berlakon. Dia cakap pun lemah lembut. Tingkah lakunya yang dikatakan jejak ti ayam tak pecah. Mana jejak ti ayam tak pecah? Tahu? Kalau semut tak mati tu bolehlah gagal. Tapak kaki kita belekok. Kalau jejak ayam tak pecah tu tak tahulah. Punya lembut. Istilah dia nak habak. Punya lemah lembut. Tapi cuba kalau dia sendiri-sendirian ataupun dia dengan ahli keluarga dia. Bukan main lagi dah. Punya bebai. Pinggan tu memanjang dia sumbin. Bebai empuk. Ini orang bukan siddiqin. Yang disebut siddiqin ni, orang yang benar dari segi iman dia. Benar dari segi akhlak dia. Dalam keimanannya. Bagaimana dia juga benar dalam segi zahir dan batin dia. Apa yang kita tengok zahiriah dia, itulah batiniah dia. Dia tak ada luar saja berlakon, di dalam bukan main lagi dah. Itulah yang dimaksudkan dengan siddiqin. Bahkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, ramai sahabat-sahabat yang bersifat siddiqin. Dalam doa biasanya kita akan selalu rafa'kan kepada Allah Ta'ala. Allahumma anqulhum min dhiqil qabri wal luhud ila jannatika jannatil khulud ila dhillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furusin marfu'ah ma'al ladhina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Disebut golongan tertinggi minan nabiyyin, di kalangan para nabi. Yang ni yang kedua, pakai yang kedua. Sadiqin, siddiqin. Siddiqin, orang yang benar bukan sekadar percakapannya, tetapi keimanannya, tingkah lakunya, zahir dan juga batin. Itu dinamakan orang siddiqin. Berbeza dengan kita mengistilahkan, dia tu orang betul bendui. Dia ni orang lurus bendui, berbeza. Hak yang lurus bendui dengan siddiqin tak sama. Itu kita kena faham. Oh, dia tu orang siddiqin, siapa lurus? Kalau hang melawak dengan dia macam tak berapa pandai, dia ambil serius. Dia tu orang lurus. Kan kita kata. Dia tu orang lurus bendui, orang betul bendui. Berbeza dengan siddiqin ni lah. Siddiqin ini bukan sekadar pada ucapan dia, tapi juga pada tingkah laku dia dan juga amalan dia. Beradab dia dengan orang, beradab dia dengan Allah, beradab dia dengan makhluk-makhluk yang lain. Itu siddiqin. Baik. Sesiapa yang mensedikitkan makanan. Sikit ni sekali dia cerita. Sikit menunjuk mana punya sikit ni. Kita nak tengok kita duduk pangkat nombor berapa. Rasa-rasa macam tak ada terus satu pun ni. Iaitu menyimpankan atas kadar yang memelihara badannya daripada binasa. Makan sikit ni, dia hanya makan nak jaga jangan bagi mati je. Makan, pasal pada dia makan takut mati. Takut mati kebeluran. Kita ni takut mati kekenyangan. Ni pakat yang paling terbesar kalau orang yang berlapar, kerana Allah Ta'ala, dia mensedikitkan makanan, dia makan hanya kerana takut mati ya. Baik, kita tengok di kalangan siddiqin yang disebut sebagai awliya. Dahlah dia siddiqin, dia awliya lagi. Siapa dia? Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah, seorang wali wanita yang disebut sebagai tabi'in, yang hidup selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup zaman Nabi dah wafat. Dia dipanggil tabi'in. Yang kata dia mensedikitkan makan tu bukan tak makan, makan juga. Sebab makan itu satu keperluan. Jangan sampai mati tak makan saja.
Yang mana di rumah dia adalah 10 biji tamar. Yang dia makan sehari sebiji. Makan, jangan tak makan. Kok tak lagi mati. Dari segi hukum adat. Dari segi hukum adat, makan itu untuk meneruskan kehidupan. Sebiji tamar je sehari. Yang mana akan diambil tamar itu pada waktu paginya sebelah. Dan pada waktu petangnya sebelah. Kau cubalah. Kalau tengok dari segi pangkat nombor 1 ni, memang saya tak ada lah. Kalau perempuan mungkin ada lah kot. Sebelah makan pagi, sebelah makan petang. Sebab tu bila satu hari tu, seorang perompak jamulah main masuk dalam rumah dia, nak samun apa yang ada dalam rumah dia. Bila mana sebenarnya ceritanya penyamun ni, dia pergi dah samun di dalam rumah orang kaya. Lepas tu dia dapat tangkap. Orang pukul dia. Pasal apa? Dia dapat dalam karung yang dia curi tu macam-macam jenis makanan. Lepas tu dapat dekat orang kaya ni, dia pukul. Ambil balik lah dah curi orang punya. Lepas tu dia kata kat dia, kalau nak pergi mencuri, hampir mencuri rumah Rabi'ah. Mencuri rumah Rabi'ah. Pasal apa? Rabi'ah tu paling kaya. Dia tak pernah keluar kerja pun. Tapi dia hidup senang lenang. Kami ni yang nampak kaya, tapi kami kena susah payah kerja cari rezeki, cari makan, nak teruskan kehidupan. Tapi tengok Rabi'ah. Dia tak pernah keluar kerja pun. Tapi dia sentiasa dapat makan. Lepas tu si pencuri ni berazam nak pergi rumah Rabi'ah. Dia sampai rumah Rabi'ah tu yang kata masuk. Rumah Rabi'ah ni pintu ada satu je. Masuk pergi cari apa lah yang nak curi, apa pun tak ada. Rabi'ah ni dia hanya ada satu kandil. Kandil ni tempat simpan air. Kalau macam cerai Aladin nak yang kepala lagu tu, bentuk macam angsa tu kan. Satu bekas makanan adalah kurma dia. Dia simpan 7 biji untuk makan. Bukan dia simpan pun, adalah orang yang bagi dekat dia. Lepas tu waktu kau ni masuk ni, dia tengah sembahyang. Habis dia sembahyang, dia tidur. Dia nampak kau tu nak masuk. Dia tahu orang kalau miskin ni, dia tak susah hati. Nak curi apa yang ada? Kan? Dia tu angkat letak tontang-tontang bunyi, lepas tu nak keluar tak boleh. Pusing satu rumah, cari pintu tak jumpa. Sampailah waktu dini hari, sepertiga malam bangkit Rabi'ah. Dia kata dalam bahasa yang kita faham, saya guna bahasa saya nak. Hang tak pergi mana lagi ke? Walhal bukan ada kata apa nak curi. Hang tak pergi mana lagi ke? Dia kata aku cari pintu tak jumpa. Aku cari pintu tak jumpa. Kata hang tak minta ke Allah. Hang masuk ni nak curi apa? Dia kata aku tak ada apa nak curi lah. Dia kira nak lari. Orang salah ni. Duduk dulu, dia kata duduk dulu. Kesian kalau hang masuk dalam rumah aku tak dapat apa-apa. Dia kata ada 7 biji tamar yang aku makan, dia kata. Dan satu kandil. Kalau hang nak ambil air tu pun ambil. Tapi tinggal sikit untuk aku berwuduk. Kalau hang nak kurma tu pun ambil. Tapi tinggal sebiji untuk aku bersahur. Apa kata si pencuri ni tadi? Hang boleh hidup dengan sebiji tamar dalam masa satu hari. Dia kata yang menghidupkan tu adalah Allah. Makan ini hanya tak mau binasa je. Maksud tak mau binasa? Jangan sampai mati tak makan. Sebab Allah Ta'ala yang menghidupkan kita, kita kena berusaha. Untuk hidup. Jadi usaha aku untuk hidup, makan. Sebab orang yang beriman dengan qada dan qadar ni, dia ada Allah bagi hidup, dia pasal ke Allah lah. Hiduplah dengan sendirinya. Hidup kena ada usaha. Usaha untuk hidup, dia kata aku makan. Jadi makan ni yang bagi kenyang adalah Allah. Aku makan sebab tak mau binasa. Maksud dia, janganlah sampai orang sebut, mati kebuluran. Makan. Yang mengenyangkan adalah Allah. Yang dikatakan ni,
Pangkat yang paling tertinggi, makam tertinggi. Orang yang makan hanya kerana tak mau bagi mati je. Berbeza dengan kita, makan sampai mati. Makan sampai mati. Lagi dia hidup, duduk jolok situ lah. Dan itu kadar yang ditakuti dengan sebab, dia kata, dengan sebab kurang daripadanya akan binasa akal dan sebab kematian. Macam kita sebut tadi lah. Dia cerita Rabi'ah Adawiyah ni. Okey, apa cerita yang pencuri tadi tu? Bila mana dia dijamu oleh Rabi'ah kata, aku ambil satu, 6 lagi ambil kang. 6 lagi ambil kang. Ayat tinggal lah. Satu bijana, satu bekas. Dia kata kalau hang nak curi dengan kandil-kandil tu pun curi, tapi cari satu bekas untuk aku, simpan ayat aku duduk. Ayat beruduk. Bila orang tak apa makan ni, dia bukanlah nak kencing berak lalu kita berceceh-ceceh tengok jamban kencing, tengok tandas kencing ni, tak. Kita ni semua bawa bekal ayak sejam 2-3 botol. Punya takut lapar. Lepas tu, lorak lah sekali kencing. Macam Rabi'ah ni, dia tak peduli sangat ke kencing berak dia. Dia hanya jaga takut. Ayak tak ada, dia tak boleh nak beruduk. Dia tak malah nak tayamum sepenuh masa. Walaupun dalam Islam mengharuskan sedemikian. Jadi itu pangkat yang pertama. Lulus tak lagi? Tak lulus. Saya lah, perempuan mungkin ada kot. Hak nombor 1 ni memang tak lulus dah. Kita tengok yang kedua, kot lah singgah. Salah satu. Yang kedua, bahawa terpada. Terpada ia, yang ni maksud terpada ni cukup. Cukup ia dengan setengah cupak tiap-tiap hari. Okey. Setengah cupak sehari. Sehari makan setengah cupak, bukan seorang lah. Kalau seorang setengah cupak. Setengah cupak. Satu cupak bersamaan dengan satu kepoi. 4 kepoi. Okey. Satu cupak bersamaan dengan 4 kepoi. Kalau setengah cupak, 2 kepoi. Betul tak? Okey. Kita masak nasi di rumah 2 kepoi. Kata kita. Tapi zaman Rasulullah disebut syair. Syair ni gandum. Kita katalah nasi. Kalau kata nasi 2 kepoi, rasa boleh lah. Boleh lah kot. Takkan nak makan sampai 2 kepoi kot sehari. 3,5 kepoi pun tak pergi. Tengoklah kepoi kita besar mana. Tengok kita punya kepoi. Tin susu tinggi tu. Dulu guna tempurung kan. Tin susu tinggi. Kepoi tu tak boleh pakai. Tapi jikalau kita makan dengan cara macam tu, kita tengok dah. Ini kata ulama dah. Daya itu memenuhi 1/3 perut. Penuhlah 1/3 perut. Maksud dia kenyanglah makan. Kalau makan nasi sehari 2 kepoi, bukan seorang dah. Bukan seorang. Kalau isi rumah tu ada 7 orang, share. 2 kepoi tu, faham tak kepoi? Ada yang tak faham kepoi? Daripada kepoi bahasa buku panggil apa? 2 cawan. 2 kolej ikut, saya tak berapa pandai bahasa-bahasa buku ni, Al-maklumlah orang kampung. Mungkin dalam 2 cawan tu, kalau kata ada 7 ahli keluarga, mencukupi. Yang mana dia kata ulama kita ni, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, memenuhi 1/3 perut. Perut kita tu dibahagikan kepada 3. 1/3 dah makan nasi. Kita ni 1/3 masuk nasi. Lepas tu, tak kira sayur, tak kira lauk, tak kira ulam, sambai dan macam-macam lagi. Lebih melebihi 1/3. Dia jadi 3/3. Dia duduk terus dalam perut tu. Penuh dah. Dia pun habaq penuh dah. Sampai istilah ni cakap ni. Punya kenyang. Niat yang pangkat yang kedua. Cukuplah dia kata. Dan di atas yang demikian itu memperbuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan jemaah daripada sahabat, kerana adalah makanan mereka itu segantang syair pada tiap-tiap 7 hari. Perbuatan ni yang makan sehari 2 kepoi ni, sehari 2 kepoi ni
adalah perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia selalu berkata-kata kepada para sahabat yang lain, aku tak boleh jadi macam Abu Bakar. Abu Bakar ni dia berlapak sungguh. Sementara aku kena makan. Hari-hari kena makan kecuali ketika aku berpuasa. Jadi kira Sayyidina Umar Al-Khattab ni di antara sahabat yang suka makan. Kalaulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq perut sama rata dengan badan, bahkan kurus kering. Kurus sangat. Umar Al-Khattab dia berbadan tegap. Berbadan tegap. Dan keadaan ketebalan badan dia ni, ketebalan. Panggil apa? Isi dia. Isi dia. Anda ditikam dengan pedang, kalau sekali tikam pun tak boleh nak lu tembus-tembus lah. Kejap, kuat. Orang makan cukup ni. Dan yang mana dia kata, aku tak boleh berlapar macam Abu Bakar. Sebab tu bila mana waktu subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, pagi ni siapakah di kalangan kamu yang berpuasa? Semua sahabat yang ada, Abu Bakar seorang kat tangan dia puasa. Kemudian Rasulullah tanya, pagi ni di kalangan kamu siapa yang menziarahi orang sakit? Dia kata, macam mana nak ziarah subuh kot? Tengok-tengok Abu Bakar kat tangan, dia pergi ziarah dah. Kemudian Rasulullah tanya, pagi ni di kalangan kamu siapa yang bersedekah? Siapa pun tak angkat. Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan, dia sedekah dah. Walhal baru sembahyang subuh. Dan akhirnya soalan yang keempat Rasulullah tanya, pagi ni siapa di kalangan kamu yang menziarahi orang mati? Ataupun mengiringi jenazah? Dia angkat tangan. Bermakna empat-empat amalan ni dia buat. Lepas tu Rasulullah kata, kamu berada di bawah naungan surga. Tu kata Umar Al-Khattab, besar macam manalah Abu Bakar As-Siddiq ni punya amalan. Bila Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab bertanya kepada Rasulullah, besar macam manalah amalan Abu Bakar. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau dikumpulkan seluruh ibadah umat akhir zaman ini dengan sebelah amalan Abu Bakar, macam berat amalan Abu Bakar lagi. Di antaranya dia rajin berpuasa. Dia rajin berlapar. Dia dah memang Rasulullah panggil As-Siddiq. Termasuk di dalam golongan Siddiqin. Pangkat pertama dia punya. Kedua dia tak termasuk. Sebab dia tak pernah makan sehari. Setengah cupak dia tak pernah makan. Dia sentiasa jaga kerana Allah dan Rasul. Bila Sayyidina Umar tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, pasal apa? Hang tak mau makan. Dia kata sebab Rasulullah tak pernah kenyang. Walaupun aku ada, tetapi aku berkongsi dengan orang yang susah. Kalau dia ada lebih sikit dia kira nak bagi kat orang. Walhal kalau dia simpan, boleh digunakan untuk dia dan ahli keluarga dia, tapi dia tak simpan. Bagi dekat orang. Esok kita punya, Allah akan hantar selain. Itu yang dikatakan zuhud. Dia tak pandang pada dunia semata-mata, tapi pandang yang akan memberi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup kita takat hari ni. Kalau melebihi, bagi dekat orang lain yang lebih memerlukan. Berbeza dengan kita, kalau boleh nak himpun dalam peti air tu, sampai tomeh minggu lepas, sampai kering. Pergi tengok sayur daripada segar, sampai layu jadi ayak. Punya lama, duduk. Pasal apa? Tak apa simpan. Tak apa simpan ni boleh makan. Ni simpan minggu depan. Ni simpan ke depan boleh. Setahun boleh makan. Berbeza. Yang nombor 2 ni pun rasa-rasa tak lulu je. Okey.
Kalau tak nak jawab 4 soalan ni. Lepas subuh tu Rasulullah tanya kepada Abu Bakar. Nah, aku tanya 4 soalan tadi, 4 hang buat. Waktu bila ni? Waktu bila? Abu Bakar pun sentahlah, dia santai. Dia kata, dia waktu dia nak pergi solat subuh tadi ni, dia kata. Okey, kalau nak tahu rumah Abu Bakar ni tang mana, siapa yang pernah menziarahi Masjid Nabawi, rumah Abu Bakar adalah di sebelah pintu Baqi'. Nah, di sebelah pintu Baqi', belakang daripada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia nak main ke masjid, dia akan pusing jalan jauh. Kita nanti cari jalan dekat. No? Dia akan cari jalan jauh sebab dia nak kutip pahala pada setiap satu langkah yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu langkah kamu melangkah ke tempat ibadah, Allah Taala akan hapuskan 10 kejahatan, Allah Taala akan gantikan 10 kebajikan, Allah akan binakan mahligai untukmu. Jadi dia nanti ambil jalan jauh, pusing untuk nak sampai. Ketika mana dia pusing tu nak sampai ke pintu masjid utama Masjid Nabawi ni, dia jumpa dengan satu rumah yang terpencil. Rumah tu gelap gelita. Dia kata rumah ni bila setiap kali aku lalu tak pernah menyala. Walhal ada orang, dia pergi jenguk. Rupanya memang ada orang tu dia tengah sakit. Sakit. Dia bagi salam, dia masuk tengoklah seorang tua yang dah uzur sangat-sangat. Dah uzur sangat-sangat. Dia tanya, kau ni sakit lama? Dia kata lama dah. Dia kata lama dah sakit aku ni. Kemudian di sisi orang tua ni, di sisi orang tua ni adalah sebuku roti. Mungkinlah jiran-jiran kamu hantar. Tapi orang sakit biasanya dia tak boleh nak makan. Han tak mau makan ke? Dia kata, aku tak boleh makan. Maka ambillah Abu Bakar As-Siddiq satu bekas ayam untuk dia. Kita panggil cicah. Rendamlah roti yang keras tu dengan air, lalu dia suap. Lepas tu orang tua ni pun golek kepala, tak boleh masuk dah. Dia sakit, dia tak boleh nak makan. Tiba-tiba dalam dia duduk menyantuni orang tua ni, main seorang peminta sedekah. Main duduk teriak dilak, kata aku ni dah tak makan berapa hari, dah lapar sungguh. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ni perhati tengok apa dia nak bagi dia, pun tak ada apa. Lepas tu dia tanya orang tua yang sakit ni, roti ni hamau tak? Roti ni hamau tak? Orang tua tu kata, aku tak mau. Kalau tak mau kita bagi dekat dia lah. Jadi dia ambil roti tu, dia sedekah kat kawan yang minta tadi tu lah. Bagi kawan tu makanlah dengan penuh kesyukuran. Kita tengok dah amalan yang dia buat. Puasa memang dia puasa dalam rumah dia. Yang kedua dia ziarah orang sakit. Lepas tu bila mai orang minta sedekah, dia ambil roti orang sakit tu, dia sedekah. Kepala ketiga dah. Lepas habis tu, bila mana dia nak bangkit pergi ke masjid, orang tua tu mati. Orang tua tu mati. 4. Nak memberi 4. Hebat tak? Hebat dia. Lepas tu bila mana dia pun bagi tahulah kepada jiran-jiran. Dia kata yang boleh menyantuni si mati ni, dia kata, sekejap lagi dia ajak Rasulullah keluar. Sama-sama dia kata lepas subuh nanti. Itu ya, bila dia masuk dalam masjid hari tu, Rasulullah seakan-akan tahu sahabat kesayangan baginda ni ada 4 yang dikatakan amalan naungan syurga. Barang siapa yang melakukan ke-4 amalan ni, dia berada di bawah naungan syurga. Itu yang kata Umar Al-Khattab. Waktu bila yang dia buat? Baru subuh kot. Dia dah boleh buat 4 perkara. Menziarahi orang sakit, lepas tu bersedekah, kemudian menziarahi orang mati, kemudian berpuasa. Sempat dia boleh buat 4 tu. Itu yang Rasulullah kata, kalaulah dikumpulkan seluruh amalan umat manusia ni, nak lawan dengan, nak timbang dengan sebelah amalan, Abu Bakar takkan sama. Kalau berlapar, dialah nombor 1. Okay. Pangkat yang kedua. Pangkat yang ketiga, bahawa memadakan secupak tiap-tiap hari. Sehari makan cupak, ambil yang. Yang ketiga, bahawa memadakan secupak tiap-tiap hari, sehari 4 kepoi.
Dan apabila melebihi akan yang demikian itu, maka ia bersekutu akan orang yang kebanyakan. Kalau hang makan lebih daripada 4 kepoi, dia kata, hang ni sama je macam orang kebanyakan. Orang kebanyakan ni siapa? Kita lah. Kita ni jangan kata, tu cerita tentang makan nasi. Kita ni, no? Makan nasi. Tak cerita lagi, pagi tadi makan apa? Tak makan apa Makan roti saja 4 keping. Ayak Milo secawan. Oh, tu dah berat tu. Ha? Kalau tanya doktor, dia kata yang tu bersamaan dengan sepinggan nasi. Pula dah. Kita makan roti saja. Lepas tu, saat lagi pukul 10, lapar pula. Makan dah akan bagi makanan. Roti je. Roti je. 10 dia makan pula. Roti canai, saya tarik. Tak lagi pukul 12, makan pula. Yang ni baru makan, dia kata. Tadi tu, ringan-ringan. Pukul 12. Nasi, dia kira hak nasi ni. Dia tak kira hak yang pagi dengan pukul 10. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, berikanlah hujan ini sebagai manfaat bagi kami, insyaAllah. Nah. Pukul 12, makan nasi. Tak kira lah. Kalau nak makan nasi, suku-suku separuh ke, separuh-separuh suku ke. Nah, yang tu, kira-kira. Saat lagi pukul 3, 4, dia nak makan pula. Adakah goreng-goreng pisang, goreng ubi, cocok kodok ke? No? Saat ni makan pula. Ini dinamakan orang awam. Orang kebanyakan. Siapa dia? Kita lah tu. Kalau nak ikut dari sini pangkat, satu pangkat pun kita tak ada. Kalau pangkat di sini dia suruh makan sekurang-kurangnya, dia kata, sekurang-kurangnya sehari sekali, atau sebanyak-banyaknya sehari 2 kali. Jika melebihi daripada 2 kali, maka jadilah kita orang-orang kebanyakan. Itulah kita. Ini orang biasa. Kalau cakap kebanyakan tu, dobet orang biasa. Dan masuk di dalam membanyakkan makan, termasuk di kalangan orang yang kuat makan. Adapun menyedikitkan makan dengan ditelik kepada masa. Apa dia masa? Tempoh. Tempoh. Maka iaitu 3 pangkat juga. Tengok 3 tempoh dalam masa. Tempoh hang berlapar waktu bila, hang makan waktu bila. Orang yang sikit makan ni kita tengok tempoh. Tengok tempoh kita dah. Yang lebih tingginya tempoh makan ni bahawa lapar ia 3 hari atau lebih. 3 hari puasa, sehari buka. 3 hari puasa, sehari berbuka. Ini dinamakan antara orang yang sedikit makan. Ini tiap-tiap 3 hari atau lebih sekali makan. Maka sungguhnya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lapar ia 6 hari. Itu dia. Paling tinggi dia kata 3 hari lapar, sehari makan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq 6 hari puasa, sehari berbuka. Beliau berbuka setiap hari Jumaat. Berpuasa Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Berbuka hanya setiap hari Jumaat. Sambung balik Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Berbuka pada setiap hari Jumaat. Kerana hari Jumaat adalah hari raya bagi seluruh umat Islam. Jadi setiap hari Jumaat dia akan berbuka puasa. Tapi dia puasa tak buka-buka kan dah. Dia puasa dia berbuka. Sampai waktu berbuka dia berbuka lah. Berbuka dengan berpada-padalah. Yang mana dia kata yang tu pangkat tertinggi. Kalau tak dapat tertinggi dapat 3 hari sekali. Dan ada pun yang pertengahan bahawa makan dia pada tiap-tiap 2 hari. Ini pertengahan. Tiap-tiap 2 hari. 2 hari sekali baru makan. Kita kalau orang suruh makan 2 kali sehari pun tak apa nak mengaku. No? Makan sehari takat 2 kali lah. Pagi sekali, petang saat ni sekali. Betul sudah. Esok pula. Macam tak berapa nak mengaku saja. No? Dia kata, ini yang pertengahan.
Dan yang lebih rendah bahawa makan dia tiap-tiap hari sekali. Ini paling rendah. Tempoh paling rendah. Orang yang termasuk di antara mensedikitkan makan. Dia makan sekali lah. Pilihlah. Kalau makan pagi, esok pagi pula. Kalau makan tengah hari, esok tengah hari pula. Kalau makan malam, esok malam pula. Yang mana nak cari darah aku ni, no? Adapun mereka yang makan 2 kali pada tiap-tiap hari, maka tiada ada baginya kelakuan lapar sama sekali. Kalau makan sehari 2 kali pun dah tak dipanggil kamu orang yang berlapar. Tunggulah sampai tak ada nak lapar tu. Ni bukan 2 kali ya. Nah. Pantang jumpa. Pantang jumpa. Makan selalu. Ha? Jadi kita ni tak termasuk di antara kelebihan yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang sentiasa berlapar kerana Allah. Kita ni bosalah ketika-ketika mana yang dikehendaki. Contoh dia mungkin Isnin Khamis. Istiqamah atas Isnin Khamis. Dapatlah sikit pahala tu dah. Sebab apa? Seminggu ada 7 hari. 2 hari berlapar, 5 hari makan. Pun tak termasuk dalam senarai ini juga, no? Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam, macam kata Aisyah radhiyallahu anha, kami keluarga Rasulullah tak pernah makan sehari 2 kali. Tak pernah. Sehari sekali sahaja. Biasanya baginda akan rotate rumah isteri-isteri baginda. Rotate ni pusinglah dah. Ada apa nak makan, kau ni kata tak ada apa, kau ni kata tak ada apa. Bila semua kata tak ada apa, kita berpuasa pada hari ini. Kalau kita tanya hari ni ada apa nak makan, tak ada apa, padahal beras tu ada penuh tu. Minyak penuh botol, telur penuh biji air. Dia kata tak ada apa. Dia punya gan, dia segan. Tepung ada, gula ada, garam ada, dia tak ada apa nak makan. Dia duduk nampak di kedai, beli lah. Masuk bawa pergi, pandai dia buat ayat tu. Dia belilah. Padahal dia ada. Beras tinggal lagi kumbang nak makan beli habis dia. Duk share dengan kumbang yang beras dia. Kalau Rasulullah, bila pergi tanya isteri, bila dia kata tak ada apa, memang tak ada apa langsung. Sebiji syair pun tak ada. Sebiji syair ni gandum. Gandum zaman Rasulullah dulu, yang Rasulullah makan ialah gandum yang paling rendah kualiti. Bali. Paling rendah kualiti gandum Bali. Bukan jadi tepung lagi. Kena pergi kisak dulu. Kalau kita orang boleh main tepung gandum tu suruh kita kisak jadi tepung, alamatlah. Bagi makan ayam. Tak bela ayam pun dia cari orang. Hang bela ayam tak? Nah, aku nak bagi gandum. Ini kita ni nak masuk pangkat mana tu? Pangkat mana pun tak boleh nak masuk. Memang kita ni kalau masuk periksa lah dengan Rasulullah dan para sahabat, kita lah yang gagal. Entah tak mana kita ni duduk. Dan bila mana Rasulullah kata tak apa, tak ada apa, kita puasa. Bila dah kata puasa, bagi kita, orang awam, orang kebanyakan macam kita, bila dah kata puasa, kita akan tanya apa? Habis nak berbuka makan apa? Nak bersahur pun tak ada. Nak berbuka makan apa? Kan biasanya orang puasa, dia tujuan utama saat ni nak buka makan apa. Betul tak? Asal puasa je. Ni beda nak berbuka. Beda nak berbuka. Dia yang terpikat dalam kepala otak dia, aku berlapar. Tak lagi aku nak makan apa. Walhal, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam ni, bila dia suruh puasa, niat. Walaupun hari dah terang macam ni, selagi tak mengerjakan perbuatan yang membatalkan puasa, maka boleh niat. Siapa pun berniat berpuasalah. Tak ada siapa pun di kalangan ummul mukminin itu yang bersuara bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat ni berbuka nak makan apa? Rasulullah ni, waktu ni, dia ada 9 orang isteri. Seorang pun tak tanya. Ni kita seorang-seorang kita aja. Mulut lebih daripada 9.
Bagi makan tak cukup, suruh puasa. Alasan. Apa dia kata, tak apalah, dia pun dapat suami macam Rasulullah. Kami tak macam Rasulullah. Sekurang-kurangnya jadilah seperti Hafsah. Tak boleh jadi Hafsah, jadilah Sayyidatina Aisyah. Tak boleh jadi Sayyidatina Aisyah, jadilah Sayyidatina Khadijah. Tak jadi apa, dia jadi jah adalah di rumah. Dia jadi jah adalah di rumah. Mulut kena jaga, kita mulut lah tak boleh tahan. Boleh tiap. Kok hang pun keluar lah pergi cari nasi lemak ke. Main petang air ketiga tak ada ke. Sepatah dua kata goreng pisang bahasa orang sebelah ke. Tinggal nak makan tambah duduk di rumah. Dia bagi alasan hujan-hujan lapar. Hujan juga yang salah. Hujan juga yang salah. Jadi dia kata, dan kalaulah kita ni bukan orang yang boleh yang makan sehari 2 kali, sama sekali kita tak termasuk di dalam orang yang berlapar kerana Allah. Dan adalah ia meninggal kelebihan berlapar. Kita tak dapat pahala orang yang berlapar. Jadi nak tukar bagi jadi kita nak cari juga pahala orang yang berlapar. Ingatlah, berlapar bukan kerana nak kurui. Tak kerana nak kurui, awak tak kurui, aku ni punya lah berlapar. Tak. Berlapar kerana Allah. Nak pahala, puasalah. Rasulullah ajak kita puasa Isnin dan juga Khamis. Kenapa Rasulullah selalu berpuasa pada setiap hari Isnin? Kerana kata Nabi SAW, aku dilahirkan pada hari Isnin. Maka dia meraihkan kelahiran dia. Setiap hari Isnin dia puasa. Bila mana ada juga golongan yang kata Nabi tak pernah sambut birthday. Dia memang tak pernah sambut birthday, bawa market 5-6 tingkat. Pacak nilai 560 batang tu tak. Dia tak pernah sambut macam tu. Tapi dia sentiasa menyambut hari kelahiran dia dengan cara mensyukuri nikmat Allah, berpuasa. Setiap hari Isnin dia puasa. Kita tahu tak kita lahir hari apa? Api siasat tengok. Nak tanya mak matilah. Kalau dia ada pun dia lupa. Ramai ingat aku beranak. Dia kata aku lupa. Beranak kan hari apa. Kita boleh cek sekarang ni lah. Dalam Google dia boleh cek. Berapa tahun hijrah kita dilahirkan. Kalau mengikut perkiraan tahun hijrah. Umur kita dah berapa dah. Saya hari ni 49 tahun. Kalau ikut kalender hijrah, umur saya 51 tahun. Sebab bulan hijrah lebih laju daripada bulan Masri. Lari 2 tahun. Dia lari 2 tahun. Jadi, maka yang disebutkan oleh baginda SAW, kalau kamu berlapar kerana Allah dan juga kerana Rasul, dapatlah duduk pangkat-pangkat. Tiga dia sebut ni. Kalau tidak, pangkat kita, pangkat lagu lah ni lah. Maka tiadalah kelebihan lapar. Wallahu a'lam. Selesai dah cerita bab makan. Tadi awal-awal kes dia cerita bab loba makan. Kemudian penghujung dia cerita bab apa? Lapar lah sama. Ini nasihat. Nasihat daripada baginda SAW. Bila dah makan terlampau banyak, bawa-bawalah berpuasa. Okey, kalau tadi Nabi berpuasa pada Isnin sebab hari kelahiran. Khamis pula pasal apa? Kenapa hari Khamis? Hari Khamis ialah hari dihantar laporan. Setiap hari Khamis petang Jumaat, malaikat yang mencatat amal kebajikan kita akan kita kata hantar laporan, melaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu aku nak tutup dia punya lembaran hari ini, dia tutup dengan puasa pada hari Khamis. Maka dia nak penutup pergulungan hujah dalam masa seminggu ni dia berpuasa. Maka dia khabarkan oleh malaikat mencatat amal kebajikan. Siapa dia? Nama malaikat tu? Malaikat apa? Tak dengar kah? Malaikat Raqib. Malaikat Raqib yang mencatat amal kebajikan setiap petang Khamis
akan dihantar buku catatan amal itu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, awak kalau dia tak hantar, Allah Taala tak tahu ke? Allah Maha mengetahui. Tapi dihantar untuk dibaca oleh kita sendiri, yang dikatakan buku amalan yang akan kita baca sendiri. Setiap minggu bila mana dihantar, dan catatan yang terakhir hamba ini sedang berpuasa. Macam itulah. Nah, sebab itulah Nabi berpuasa Isnin dan juga Khamis. Kemudian kenapa Nabi mengambil puasa pada hari-hari putih ataupun disebut Yaumul Bid atau Ayyamul Abyad? Kenapa Nabi berpuasa pada setiap hari putih? 13, 14 dan 15 bulan Hijrah. Kenapa? Nah, ketika itu bulan terang, benderang, bulan mengembangkan. Nah, disebut hari putih kerana bulan pada malam tu berwarna putih. Seperti mana putihnya cahaya bulan, begitu jugalah putihnya catatan amal kita, tanpa ada sebarang dosa dan noda. Perumpamaan seperti mana terangnya bulan pada malam-malam putih itu, begitu juga terangnya alam barzakh, alam kubur, orang yang selalu beramal dengan puasa hari putih. Itu di antara kelebihan orang yang berpuasa pada Ayyamul Abyad ataupun disebut sebagai Yaumul Bid. Yaumul Bid pun dia, Ayyamul Abyad pun dia, hari putih pun dia. Sebutlah hari putih. Itu lebih membawa manfaat. Jadi alhamdulillah. Kita selesai hari ini. Pada menceritakan bab lubang makan, insya-Allah kalau ada rezeki bulan depan kita akan masuk bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Orang yang suka bercakap. Kalau contoh bab suka makan ni saya lah. Kalau contoh bab suka bercakap ni pun saya lah. Kalau tak bercakap, tak berbunyi lah. Kan? Allah. Tak manalah pangkat yang saya nak duduk ni tu. Baik. Kita buka soalan. Hujan semakin lebat. Ada siapa-siapa nak rafakkan doa, boleh rafakkan kepada Allah. Di antara doa-doa yang dimakbulkan, iaitu pada ketika hujan turun lebat. Kalau Rasulullah, dia akan baca doa, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma ahyina bihayatil ulama, wa amitna bimauti syuhada, wa ahsyurna bizumratil awliya, wa adkhilna jannata ma'al anbiya, alaihimus salatu wassalam. Yang bermaksud, ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang membawa manfaat kepada kami. Ya Allah hidupkanlah kami dalam keadaan beriman. Seperti mana kehidupan para nabi. Matikanlah kami bersama dengan para nabi dan rasul. Himpunkanlah kami di dalam surga bersama-sama dengan Zumratul Awliya, wali-wali Allah. Masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama mereka. Doa ketika hujan lebat. Tak boleh cakap Arab, cakap Melayu lagi bagus. Okey, kita ada soalan. Apakah hukumnya jika balik dari musafir untuk menunaikan jamak takhir ataupun taqdim, bukan ta'zim taqdim, untuk solat maghrib dan isya. Sedangkan perjalanan pulang itu mungkin sampai ke rumah isya belum habis lagi. Boleh tak dijamakkan? Banyak sangat tentang persoalan ini, harap Ustazah boleh jelaskan. Baik. Okey, tentang solat jamak. Kita contoh dia, kita nak buat jamak taqdim lah. Kita nak buat jamak taqdim lah. Selalu permasalahan ini tentang jamak taqdim. Jamak takhir rasanya tak kena. Jamak taqdim ni kita buat waktu asar dalam waktu zuhur. Kita balik daripada musafir. Katalah, kalau kata naik kapal terbang pun sampai di Bayar Lepas. Kita duduk Teluk Kumbak. Sampai di Bayar Lepas. Sampai di Bayar Lepas pukul 3:30 petang. Kita boleh sembahyang di airport tu. Sembahyang zuhur 2 rakaat. Secara jamak qasar. Jamak taqdim.
Kemudian sembahyang asar 2 rakaat. Asar tak masuk lagi. Boleh kita jamak. Nah, padahal ada dekat Bailpah tu. Jom mana Bailpah lagi? Belum kemak kat jalan. Nah, kita jamak ke siap. Kita jamak ke siap. Sat lagi tu 3.30. Pukul 4 nak sampai dah di rumah. Hari ni belum kemak. Asar masuk lagi? Asar tak masuk lagi. Kita sembahyang dah asar. Sembahyang dah. Secara jam, boleh pakai tak jamak tu? Boleh pakai. Boleh pakai. Walaupun asar tak masuk lagi. Tak lagi, orang rumah kita sembahyang. Mak tak sembahyang ke? Aku buat jamak dah. Boleh ke? Ni dah masuk waktu. Nah, tadi musafir. Ni dah tak musafir. Kita buat dalam musafir. Kelebihan dia, boleh kita peroleh sampai di rumah. Sebab tu orang musafir kerana Allah. Memang doa dia sangat-sangat mustajab. Sehingga kan solat dia pun, Allah Ta'ala haruskan untuk dijamak. Walaupun waktu tak masuk lagi. Istimewa dia dapat dari jamak. Walaupun dia balik dari senang lenang. Aku boleh lena dah. Dia buat jamak takdim Maghrib dengan Isya. Dalam waktu Maghrib tadi dia buat dah. Padahal tak jauh mana pun. Okey, Teluk Kumak dengan Sungai Batu. Jauh tak? Tak jauh. Singgah masjid Sungai Batu. Dia sembahyang. Maghrib 3 rakaat. Maghrib boleh dah buat 1.5. Boleh tak? Cepat tak boleh lah. Tak boleh lah. Dia lah tu. Nah. Maghrib 3. Lepas bagi salam. Walhal dia kata, tak payah jamak lah. Dah sampai sangat-sangat dah. Hadiah Allah bagi. Orang musafir ni, Allah bagi hadiah. Boleh jamak solat. Bangkit. Tak mau ke hadiah Allah bagi? Bangkit buatlah 2 rakaat. Solat apa? Solat ni? Isya. Dia kata apa? Tak apa. Balik lagi boleh tong beledah terus. Nah, boleh tidur lah. Walhal sampai rumah orang azan Isya. Orang baru azan aku dah sampai rumah. Patutnya kena buat semayang. Tak payah dah. Pasal apa? Dia kata rukhsah. Apa maksud rukhsah? Satu kemudahan. Satu pemberian hadiah daripada Allah untuk orang yang bermusafir kerana Allah. Tapi ingat, musafir kerana Allah. Dia tak pergi dating dengan Pak Ua dia tantang mana. Dia pergi ziarah. Nah, atau dia pergi buat lawatan ke mana-mana. Itu yang diharuskan. Dia bukan musafir dengan niat nak pergi merompak bank negara Malaysia tak. Okey? Dia nak pergi rompak bank negara Malaysia, buat sembahyang jemaah tak sah. Tapi musafir yang berbentuk ibadah, musafir kerana Allah dan Rasul, dapat hadiah. Hadiah apa? Solat jamak. Jadi saya harap yang bertanya ni jelas. Nah, jelas. Faham tak? Okey, terima kasih. Soalan seterusnya. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya nak tanya. Tuan boleh dengar soalan? Sebab hujan lebat. Lain tak kira, hujan. Lain. Ya, hujan lebat lain tak kira, no? Sebab hujan lebat. Okey, cuba sekali lagi. Ustazah, apa ni? Macam kita terlekat jam, kata kita balik, kita dah rasa dah boleh sampai ke, macam misalnya dari kampung di Alostak kan. Tiba-tiba kita nak maghrib di rumah, tapi jam di atas jambatan kan. Bolehkah masa tu kita niat? Kita niat jamak lah kan. Dengan Isya sekali. Lepas tu kita berhenti dekat apa ni, Sungai Tiram. Saya duduk bayar lepas. Bolehkah? Okey. Saya berkisahkan tentang solat jamak, no? Solat jamak. Duduk di bayar lepas. Duduk di bayar lepas. Sembahyang jamak di Sungai Tiram. Boleh tak? Boleh. Tapi jangan lintah rumah. Maksud lintah rumah ni, kita boleh sembahyang jamak. Jangan sampai nampak bumbung rumah. Maksud dia, rumah orang tu. Kita singgah kat dewan ni. Atas rumah dia balik tu.
Dia singgah masjid ni, dia sebenarnya tak boleh lah. Dia nampak dah rumah. Tapi kalau tak nampak lagi, macam tadi saya sebut lah. Sungai Batu dengan Teluk Kumak jauh mana kan? Boleh lagi. Kita kata daerah lain, kampung lain, atau taman. Ini Taman Sembilan, dan Taman Duri. Duri Sembilan. Nah, jadi taman yang berbeza. Maka masih boleh kita buat jamak selagi mana? Selagi tak nampak bumbung rumah kita. Nah, jadi katalah kita ni terperangkap dalam jam, kesesakan lalu lintas. Balik mai daripada Al-Ustaz, nah, balik mai daripada Al-Ustaz, tak boleh nak buat macam mana? Nak berhenti sembahyang pun tak boleh. Maka kita ni nak jamak, tapi nak turun tang mana pun tak boleh. Maghrib dah masuk. Kita masih lagi di dalam kesesakan. Tak boleh nak turun. Bila masuk maghrib, kemudian maghrib kan tak lama mana. Luput waktu. Kita pun niat, aku nak sembahyang jamak, takhir. Nak masuk dia, maghrib tu kita nak masuk dalam Isya. Tapi nak macam mana ni? Kita punya kenderaan nak masuk dalam pulau dah. Rumah ni bayar lepas. Pusing sama ada pergi cari Masjid Batu Mau atau Masjid Bayar Lepas. Masjid Sungai Tiram. Jangan singgah Masjid Bayar Lepas. Nah? Jangan singgah Masjid Bayar Lepas. Sebab Bayar Lepas tu karya kita. Kita pergi cari masjid yang bukan karya kita. Kalau turun-turun jambatan, biasanya akan jumpa Masjid Batu Mau dulu. Singgah Masjid Batu Mau. Sembahyang jamak, maghrib dan isya di situ. Nah? Ataupun pusing ke Sungai Tiram. Maka hukumnya boleh. Nah? Selagi tak nampak bumbung rumah. Terima kasih. Okey, ada soalan lain? Okey, berkenaan dengan niat ni. Kadang-kadang niat tu bertukar-tukar. Kita memang mula-mula nak sembahyang kalau boleh. Kita nak buat jamak takdim untuk nak memudahkan perjalanan kita. Kan? Tapi cari tempat tak sesuai. Untuk kita nak berhenti solat ataupun mungkin tak ada tempat. Waktu masih terus berjalan. Kita nak buat jamak takdim. Daripada pukul 1.30 dia pergi 2, 2.30, 3.30. Yang ni ada 4. Kita memang nak buat jamak takdim. Tapi tengok tak boleh, tak sempat. Maka ketika tu bertukar niat. Buat jamak takhir. Saya lagi syarat, zuhur tak habis lagi. Kita nampak gayanya kita tak boleh nak sembahyang zuhur ni. Kita buat jamak takhir. Itu niat dia. Kita buat jamak takhir. Tapi wajib kena niat dalam waktu zuhur lagi. Wajib kena niat dalam waktu zuhur lagi. Maksud dia ada lagi masa setengah jam. Tapi nampak gayanya. Kita kan orang perempuan banyak cerita nak punggah. Nak rongkai buat keluar mai satu selai-selai. Setengah jam tu pun boleh masuk waktu dah. Tak cerita lah. Buka stokin, buka sarung tangan, buka tudung, buka tu, buka ni, buka tu, buka ni. Lepas tu tak cerita lagi nak heret bel. Aduh, banyak dia cerita. Kan? Habis masa. Waktu tu kita buat jamak takhir. Jadi kita niat sendiri. Boleh bertukar. Nah? Walaupun mula tu memang tak buat jamak takdim. Tapi keadaan masa tak mengizinkan. Boleh ditukar-tukar. Ini tengok masalah lah. Kita tengok jam lah. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Liza. Ustazah, saya ada satu ni saya tak jelas lagi lah Ustazah. Bila kita masbuk solat Zuhur contohnya, imam dah duduk tahiyat akhir kan? Jadi sebagai jemaah yang masbuk, saya tetap kena tambah 4 rakaat lagi kan Ustazah? Hanya ikut imam tu untuk dapat pahala je. Betul ke? Terima kasih Ustazah. Ya, baik. Berkenaan dengan masbuk. Masbuk ni maksud dia jemaah yang masuk terlewat daripada imam. Bila kita terlepas rakaat dengan imam, kita dipanggil sebagai masbuk. Katalah takdirnya satu hari tu kita masuk-masuk, imam dah duduk baca tahiyat akhir. Kita ni dia sembahyang yang 4 rakaat ke 3 rakaat ke berapa rakaat tak kira. Ini bila dia duduk tahiyat akhir, kita nak juga pahala berjemaah. Nak ambil juga pahala berjemaah. Jadi kita masuk angkat takbiratul ihram.
saja ke sembahyang fardu zuhur lah contohnya, 4 rakaat mengikut imam. Sebut makmum kerana salah. Tunggu duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir tu, kalau sempat baca, bacalah. Kalau tak sempat baca, tunggulah. Sekadar mana? Sekadar subhanallah kalau dapat pahala berimam. Nah, duduk kita duduk tu, rupa-rupanya imam dah duduk baca tahiyat akhir, hujung-hujung dah. Dah lah kadar tamak ni lah. Apa dia kadar tamak ni lah? Dah lah habis subhanallah. Yang ni ada bagi salam. Kita pun bangkit buat 4 semula. Daripada 1, 2, 3 dan 4. Nah, hanya untuk membolehkan kita dapat pahala berjemaah sahaja. Sedangkan menambah pada rukun-rukun yang lain kena tambah dengan secara sempurna. Wallahualam. Faham Mizana? Ustazah. Okey, ada soalan? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Kak Syam. Ya, Ustazah, kalau kan Tok Imam terlupa baca Ittaqullah dalam salah satu khutbah Jumaat tu, bagaimanakah cara ataupun siapakah yang harus menegur Tok Imam tu? Okey, ini tentang bab khutbah dah. Tentang bab khutbah, kalaulah khatib lupa menyebut Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita umumkan tak boleh sembahyang kan. Tapi kita kena tahu rukun khutbah, iaitu berpesan agar orang bertakwa kepada Allah. Jikalau dia terlupa, biasalah manusia biasa, jikalau terlupa, maka yang dengar ataupun yang tahu wajib tegur. Siapa? Di kalangan itu imam ataupun di Bilal. Wajib tegur. Kalau dia imam hak yang khatib tu dia sah, hak yang kita yang tak sah. Jadi wajib beri teguran. Ada di kalangan Bilal. Biasanya kalau ada khatib, ada Bilal. Bilal wajib tegur. Jika tidak, dimulakan khutbah itu semula. Untuk mencukupkan rukun khutbah. Ustazah, bagaimana cara kita nak tegur Tok Imam tu? Okey, baca subhanallah. Baca dia bagi dia dengar dah. Dia akan terhenti bila dengar kalimah subhanallah. Ya. Okey. Satu soalan lagi dia kata, saya nak tanya ketika kita sembahyang, maklumlah warga emas, rahim wanita dah kendur. Apabila bangun ketika sembahyang, ia berbunyi pokpet. Tidur sembang, no? Batal tak solat tu? Bunyi macam kentut tapi bukan kentut. Ini dipanggil sebagai kentut rahim. Nah, adakah batal? Tak batal. Kentut bahagian rahim tak batal. Dia tak keluar melalui adat, iaitu pada bahagian belakang. Pada bahagian dubur. Dia kentut pada bahagian rahim adalah sesuatu yang tak boleh ditahan. Kalau kentut pada bahagian belakang, kita boleh tahan kan? Sampai kemuk muka, sampai keras. Tapi bila pada bahagian depan ni, tak boleh nak buat macam mana? Dia keluar dengan sendiri. Kan? Maka adakah batal solat kita? Tak batal. InsyaAllah tak batal solat. Apabila hukum keluar tu adalah rahmat dia. Allah Ta'ala tahu apa yang akan berlaku kepada hamba-hambanya. No? Nampak macam mana kan? Wallahualam. Ustazah nak tanya tadi yang masbuk tu kan. Kalau kita sempat tahiyat akhir, kita bangun balik, kita tak payah baca dah tahiyat akhir ke atau kena ulang balik juga? Kena ulang balik tahiyat akhir. Macam tadi permasalahan tadi, dah duduk tahiyat akhir dengan imam tu kan, last tu kita memang tak ada sangkut dah. Kita bagi kena buat balik. Tahiyat akhir pun kena duduk balik. Secara sempurna. Sebab sebenarnya kita tak dapat satu rakaat pun dengan dia. Tak ada. Kita cuma dapat pahala berjemaah dengan dia. Tapi rakaat kita tak dapat pun. Kita kena ulang balik semula. Okey. Abina saya minta maaf, saya minta ampun atas segala kesilapan saya di dalam memberi fatwa ataupun menjawab soalan. Kerana yang sebaik-baik itu adalah Allah.
Yang selemah-lemah dan saya hina itu adalah diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbalkan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.